Well, biasa dia, ini merupakan satu proses yang saya anggap sebagai intimidasi, iaitu intimidation kepada ahli parlimen yang sepatutnya berhak untuk berucap. Termaktub di dalam perlembagaan artikel 63(2) yang menyatakan kita boleh berucap di peringkat parlimen, tapi kita tahu juga dalam ucapan parlimen ni ada keterbatasan. Dia tak menyentuh tentang raja, tak menyentuh tentang... Diorang tak dengar. Oh, tak dengar. Problem yang susah cakap. Okey, hari ini saya telah dipanggil untuk membuat kenyataan tentang ucapan saya di peringkat parlimen baru-baru ini, dan saya beranggapan bahawa ini merupakan satu proses intimidasi, iaitu process of intimidation on the rights of member of parliament, where they have the right to speak in parliament under article 63(2). But of course, there are also conditions to that, where one should not touch rulers, di Pertuan Agong, the king, shouldn't touch on certain issues related to seditious. But we know what is seditious, what is not. But it's very unfortunate where we are not allowed to speak, to debate on issues which are very pertinent, which is of the interest to the people at large. Ya, jadi proses seumpama ini merupakan hak ahli-ahli parlimen yang sepatutnya perbahasan itu sedikit sebanyak ada kebebasan dia, walaupun kita tahu ada perundangan yang menyatakan bahawa perkara-perkara tertentu tak boleh sentuh, ya, hak agung, ya, dari segi kaumnya, dari segi ini. Tapi sebahagian besar daripada apa yang kita nyatakan di dalam parlimen ialah buat perbandingan tentang pembangunan, ya, dan perkara-perkara yang lain. Okey. Berapa ramai pegawai yang berstatement tadi? Orang-orang? Tak apalah dia. Yang biasalah. Pegawai dia lakukan tanggungjawab dia, biasalah. Kita tak boleh persalahkan. Dia cuma pegawai nak tunai tanggungjawab. Berapa ramai? Ya. Seorang yang Well, seorang ASP, ya. Adakah ada sering mempertahankan diri tidak melanggar sumpah seperti menteri dulu ketika memimpin tangan? Okey, saya dah buat penyatakan ada perkara-perkara tertentu, ya, yang saya dah bahaskan di parlimen. Itu hak saya di parlimen. Hak sebagai ahli parlimen. Okey. Anything else? Itu saya tanya pasal sebagai cabinet members berkenaan dengan dakwaan bahawa campur tangan Soros menggugat keselamatan negara. Ya. Tak tahulah fakta dia, macam mana nak ganggu keselamatan Soros. Ada orang kata bantuan Soros tak bersyarat. Ya, tapi kita tahu juga yang lain-lain kita dapat bantuan daripada luar ada syarat. Hutang kita kena bayar lah, kan? Hutang 1MDB kena bayar. Hutang Soros tak bayar. Itu selama dalam kabinet ada tak campur tangan asing dalam pentadbiran negara? Ikut pengalaman Datuk Seri. Biasalah dalam perkara-perkara tertentu, kalau dia berhubung kait dengan hak-hak kita. Contohnya zaman Tun Mahathir, dari segi United Kingdom adalah contoh macam tindak tanduk, kebiasaan dia memang amalan-amalan itu. Tapi kita lihat pada sudut kes-kes tertentu kalau ada, ya. Okey. Anything else? Cuma itulah yang saya kesal, ya, seperti kekesalan saya. Sepatutnya ini proses yang sepatutnya ditiadakan, ya, untuk ahli-ahli parlimen, sehingga di soal siasat oleh pihak yang berkuasa tentang perbahasan di peringkat parlimen. Sepatutnya itu dewan yang paling mulia, dewan yang tertinggi penggubah dasar di negara ini, dasar yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan pun kita gubah, ya, dan kebebasan kita bersuara di situ untuk demi selaras dengan undang-undang negara. Kita pertahankan kedaulatan undang-undang raja kita, ya. Kita tahu itu hak yang kita harus pertahankan, tapi undang-undang yang kita pertahankan undang-undang yang perlu dilaksanakan, ya. Banyak, ya, cukup luas. Undang-undang apa, ya, nak sebut nanti susah pula. Okey, terima kasih banyak. Okay.
Okay, thank you very much. My video Jadi ya. is okay. Let the police wait. Mendapat